Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ma taufiqi wa latisamiya illa billah. Wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afrih alaina sabran wa tawaffana muslimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tama-tamanya syukur kita pada Allah. Dengan izin dia, kuliah kita ada semula. Nasib baik bertelefon Ustaz. Ustaz ada kat Jambatan Pulau Pinang. Ustaz datang sini. Allah, tadi jenuh nak patah balik. Lupa, sangat-sangat lupa. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Dengan izin dia, Allah himpunkan kita dalam bulan Ramadan. Bila kita boleh masuk dalam bulan Ramadan, macam mana Ustaz Pawu ni bagi tahu, adalah satu bulan yang hati-hati, jiwa-jiwa mukmin nak sangat-sangat bertemu, nak beriman totally ni ialah bulan Ramadan. Pasal tu Nabi SAW, Nabi kata, bila bertemu dengan Ramadan, imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Kita ulang balik pelajaran yang kita dah ambil lepas-lepas. Nabi kata satu je hadis dia. Bila masuk Ramadan, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Bila masuk Ramadan, Nabi suruh kita masuk Ramadan dalam penuh keimanan. Kerana nak beriman dengan Allah Ta'ala sebenar-benar beriman. Wahtisaban, kita masuk Ramadan ke semua tawaran ganjaran yang Allah nak bagi itu kita dapat. Yang ketiga, ghufira lahu, Allah nak ampun semua dosa kita. Allah nak ampun semua dosa kita. Tiga benda tu kita dapat. Lepas tu kalau kita tengok lagi awal, antara banyak-banyak Nabi, satu Nabi yang agak lambat dia berpuasa. Daripada Adam sampai ke Nabi Allah Isa, semua Nabi-Nabi ini puasa. Puasa macam mana kita tak tahu. Yang kita tahu Nabi Allah Nuh. Nuh ni dia puasa setiap hari. Cuma dia buka puasa Aidul Fitri dengan Aidul Adha. Nabi Allah Daud selang sehari dia puasa. Nabi Allah Ibrahim dia puasa 13, 14, 15. Yang paling penting sekali, semua Nabi-Nabi ni ada puasa. Tapi maintan Nabi Muhammad agak lambat sikit. Pasal Nabi Muhammad tak puasa di Mekah. Nabi sampai di bumi Madinatul Munawwarah, bermulanya Nabi puasa ikut orang Yahudi puasa dulu. Orang Yahudi puasa dulu. Yang kata pada mau puasa Ashura. Puasa Ashura tu sebelum Muharram tu adalah puasa orang Yahudi ataupun Ahlul Kitab. Nabi pun ikut sama-sama puasa. Puasa cara orang Yahudi dengan Ahlul Kitab. Puasa cara Yahudi, Nabi puasa. Pasal tu ulama kata, Nabi yang agak lambat puasa ni ialah Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi sampai di Madinah, baru start Nabi puasa sama dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani. Sedangkan Ahlul Kitab daripada puasa awal dah. Daripada puasa dah. Maka Nabi pun kata, kalau aku hidup tahun depan, jangan lagi duk ikut puasa 10 Ashura, puasa 9 dengan 10. Itu puasa Nabi yang mula-mula sekali. Lepas tu Nabi SAW puasa pula ikut cara Nabi Allah Ibrahim, 13, 14, 15 dia puasa. Bila dia puasa 13, 14, 15 memang ikut cara Nabi Allah Ibrahim. Setiap kali Nabi puasa, Nabi duduk langut di atas. Setiap lagi Nabi puasa, Nabi langut di atas. Contohnya macam apa nama? Nabi SAW, Nabi semayang apa nama, kiblat Nabi yang pertama di Baitul Maqdis, Masjid Aqsa di Palestin. Masa Nabi semayang kat situ, kiblat dia, Nabi duduk semayang 16 bulan. Allahu Akbar, Nabi duduk langut di atas. Allahu Akbar, Nabi langut di atas. Nabi langut di atas.
Sampai cukup 16 bulan pada sembahyang asar, Nabi tengah sembahyang, Jibril ubah Nabi waktu asar tu, sampai Nabi tengok kiblat dia di mana? Di kawasan Mekkatul Mukarramah, di Baitullah. 16 bulan. Barulah Nabi pun tengah Nabi bernama Jibril tolak dia, duk bawa dia ke kiblat yang betul. Nabi pun daripada langut dia atas tunduk sampai Nabi semayang tengok pada tempat sujud. Maka tu Nabi kata mana-mana orang semayang, dia berdoa, dia angkat macam ni semua. Yarfa'illah absarahum. Allah akan butakan mata dia. Tak ada lagi dah fashion duk angkat semayang, duk angkat langut kata ni, tak ada dah. Kecuali orang Yahudi. Kita tak ada dah. Sama dengan macam tu dengan puasa. Masa Nabi puasa, sebelum nak mensyariat, dia lekat Nabi 2 tahun tu, Nabi punya puasa duk langut di atas, mengharapkan puasa tu boleh. Jangan bagi kat Nabi-Nabi atau Rasul-Rasul saja. Pasal amalan puasa ni dalam bulan Ramadan ni, Allah takkan bagi pada mana-mana nama dia manusia yang biasa. Allah nak bagi pada orang beriman, orang soleh, orang baik-baik, orang yang berkelahi boleh baik balik. Semua dia ada. Kesemua ni dia nak bagi dengan cepat. Nama dia Ramadan nak bagi pada orang macam ni semua. Allahu Akbar. Pasal tu bila turunnya ayat Nabi harapkan, ya Allah Tuhan, kalau aku boleh puasa, mintalah aku puasa dengan umat aku sekali. Tak ada satu umat pun ya Allah bagi diperintahkan puasa melainkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa. Bila turunnya ayat surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turun ayat ni, Nabi paling seronok sekali. Ya Allah Tuhan, Anda wajib dah puasa terhadap aku dengan umat aku sekali. Bila turun saja ayat Allah wajibkan puasa kepada Nabi dan umat dia, punya seronok sangat-sangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila seronok, ya Allah, Nabi kata akan datang bulan yang penuh keberkatan. Nabi kata atakum Ramadan syahrun barakatun. Bulan tu nanti dia bawa penuh dengan keberkatan. Sampai Nabi tanya bila. Pasal tu ulama akan buat persiapan macam sahabat Nabi buat. Depan sebelum sebelum Ramadan, daripada bulan haram dia buat persiapan Rejab dengan Sya'ban. Pasal tu ulama kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rejabah wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah Tuhan, berkatilah aku bulan Rejab dengan Sya'ban. Itu bukan doa Nabi. Itu doa ulama-ulama berdoa, ya Allah, bila nak masuk bulan Ramadan, Tuhan, alang-alang kau berkati kami dalam bulan Rejab dengan Sya'ban, sambunglah kami, masuklah kami, bertemulah kami dengan bulan Ramadan ni. Doa kita Allah kabulkan, dah masuk dah. Kalau kita tak berdoa, orang lain berdoa, kita masuk dah. Itu dia berkenaan dengan sejarah Ramadan. Tapi kalau kita tengok dalam Quran Karim, orang yang masuk Ramadan ni, Allah SWT nak bagi 2 benda dekat dia. Yang pertama nak masuk Ramadan, Allah bagi apa dekat dia? Keluar dia masuk Ramadan. Pasal tu Nabi kata orang yang masuk Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mana-mana orang bila Ramadan, dia masuk Ramadan dengan penuh keimanan, dan yang kedua lagi penuh mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah, tu Allah nak bagi apa kat dia? Allah nak bagi dekat dia la'allakum tattaqun. Dia akan jadi insan yang bertakwa, insan yang dekat dengan insan yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang yang bertakwa. Yang kedua, bila masuk bulan Ramadan, Allah kata syahrul Ramadan unzila fihil Quran, syahrul Ramadan unzila fihil Quran huda linnas wa bayinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, sebulan Ramadan ni Allah kata, dalam bulan Ramadan ni turunnya Al-Quran. Semua kitab turun dalam bulan Ramadan. Satu Ramadan turunnya suhuf kepada Nabi Allah Ibrahim. Turun pula suhuf kepada Nabi-Nabi yang lain. Contohnya Nabi Allah Idris. Nabi Allah Idris, Allah panggil Idris Khanuqah.
Allah panggil ya Qanuqa. Qanuqa tu maksudnya Idris. Daripada dia rajin setiap kali bila turunnya suhuf, dia tak nama kitab suhuf. Bila turunnya suhuf satu, dia baca, dia beramal, dia baca, dia beramal, dia baca, beramal, sampai Allah tukar panggil Qanuqah dengan gelaran ya Idris, ya Idris. Pasal kitab yang Allah turun tu, dia terus beramal, baca dan beramal. Orang yang rajin. Pasal tu Allah tukar nama dia daripada, mana duduk? Datuk Bendahara. Duduk belah sini. Nak duduk atas ni. Maka semua kitab turun dalam bulan Ramadan. Tengah-tengah Ramadan, nak ringkasnya, tengah-tengah Ramadan macam 14 Ramadan turunnya kitab Taurat. Ada faham dah? Turunnya kitab Taurat. Masa ni para ni boleh jalan-jalan. Boleh? Ngantuklah ya Allah. Syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran, sebulan turunnya Al-Quran. Semua kitab berlaku dalam bulan Ramadan. Awal Ibrahim, lepas tu dia turun kepada Idris, tengah-tengah tu dia 14 Ramadan dia turun kitab Taurat kepada Yahudi. Pasal tu Allah Subhanahu Wa Taala ni bersembang dengan orang Yahudi. No. 14 Ramadan dia, dalam bulan Ramadan 14 Ramadan Allah turunkan kitab Taurat. Pasal tu kita pula Malaysia kita kata apa nama? 17 kah? 17 bulan Ramadan hari nuzul Quran. Kita jangan bagi keliru orang. Kita di Malaysia ni ada ulama dia, ada orang cerdik pandai dia. 17 Ramadan bukan nuzul Quran. 17 Ramadan tu nama dia hari Badal Kubra. Berlakunya peperangan Badar pada 17 Ramadan. Tapi ulama kita nak ringkas pasal sejarah tu, Quran semua turun pada tu, dia katakan 17 Ramadan. 17 Ramadan dah turunnya Quran pada 24 Ramadan. Kalau tanah Arab dia tak kata nuzul Quran, jenis macam Malaysia takut nak perang ni semua ni, kan dia tulis daripada masa tu nuzul Quran. Daripada tu turunnya Al-Quran. Dan kita pun bagi cuti dah, dia 24 Ramadan. Quran diturunkan ya Allah pada 24 Ramadan. Bukan 17. 17 tu kita panggil Badal Kubra. Di mana-mana tanah Arab dia tulis Badal Kubra. Setengah mungkin ada tulis nuzul Quran dan Badal Kubra. Okey, tak apa, kita boleh terima. Tapi kalau nuzul Quran saja susahlah. Kita kena ada ulama yang cerita kebenaran. Kan? Ni ustaz apa nama? Siapa nak main lagi? Najim ke apa ke? Tanya kat depan. Ulama lebih suka mengatakan bahawa 17 Ramadan ini adalah hari Badal Kubra dan 24 tu adalah nuzul Quran. Masa Quran pada 24, kitab Taurat dia diturunkan pada 14. Bila turunnya kitab Taurat 14, di situ Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan macam mana Bani Israel. Pasal Allah cerita dalam surah Al-Baqarah ayat 41, ya Bani Israel. Bani maksudnya anak-anak. Israel anak Yaqub. Kita tak boleh kata laknat kepada Israel, salah. Tak payah ambil barang. Ambil dah. Pasal daripada supermarket. Hari ni supermarket kami tutup seketika. Jadi kalau nak barang-barang supermarket, ada. Buka juga. Ustaz bagi supermarket orang lain. Supermarket orang lain tu dia bila-bila setahun sekali. Supermarket Ustaz ni tiap-tiap bulan. Pasal dapat gaji tiap bulan, setiap masa gaji supermarket Ustaz buka. Okey. 14 Ramadan turunnya kitab Taurat. Satu-satunya manusia yang paling Allah sayang, yang paling Allah suka ialah Yahudi, Bani Israel. Allah suka dekat mereka. Pasal tu orang Yahudi kata nahnu syababul mukhtar, dia kata. Okey, nahnu syababul mukhtar.
kami pemuda-pemuda pilihan Allah. Pasal Allah sendiri kata dalam Quran, wa faddalna, yang paling aku mulia, yang paling aku angkat, yang paling aku suka sekali adalah Bani Israel. Allah sendiri sebut Allah suka dekat mereka. Allah bagi semua nikmat, tapi Allah nak sempurnakan sedikit nikmat dia. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Dia janji dengan aku pun dia janji dengan aku pun janji dengan dia. Aku akan sempurnakan janji dia. Bila kitab ni turun, dia patuh terhadap kitab ni, aku sempurnakan. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Mula-mula Allah pilih dia. Sampai salah satu nikmat yang paling besar sekali, an'amta alaik, Allah kata, aku tunaikan salah satu nikmat yang paling besar sekali ke semua Nabi dan Rasul datang daripada Yahudi. Ke semua Nabi-Nabi datang betul. Ke semua, ya Allah, benar. Boleh katakan zuriat mengikut mana pun memang. Wa faddalna, yang paling aku angkat sekali daripada Bani Israel. Sampai macam tu. Sampai masa sebelum turunnya kitab Taurat, macam-macam dia minta. Tawaran dia minta di dunia, keselesaan Allah bagi. Dia pun nak jadi cantik, Allah bagi. Dia pun nak jadi apa semua dia Allah bagi. Dan dia pun nak dengar Allah SWT kata, kulu min taibati ma razaqnakum. Quran kata, dia cerita kat kita, kulu ni pada dulu, semua kitab ada. Kulu, makanlah hamba-hambaku daripada benda-benda yang aku sebut baik-baik. Maka Bani Israel kata, ya Allah, semua hang cerita baik tu boleh hanturun tak? Hanturun benda tu, kami nak makan dan rasa boleh tak? Betul tak betul? Untuk kesihatan lain, segala mereka minta tanpa lengan-lengan, Allah kabul turun. Allah layan turunnya daripada langit turun, daripada bumi bagi, semua bagi kat Bani Israel ni. Allahu Akbar. Last sekali Allah nak uji dalam bulan Ramadan. Turunnya kitab Taurat dalam bulan Ramadan, Allah nak tengok mereka boleh terima tak boleh terima. Bila turunnya kitab tu, dalam kitab tu tulis, wahai Bani Israel, wahai puak Yahudi, Allah kata apa? Tolong angkat agama Muhammad dan raihkan Muhammad ni daripada keturunan Ismail, bapa Ibrahim lah. Nabi Ibrahim daripada Ismail, dan tolong angkat Nabi Muhammad dan agama Muhammad. Yang tu dia tak, ya Allah, no. Dia tak kata dalam tu ni ringkas. Pasal nak hilangkan apa nama mengantuk, so kena buat training, macam-macam training kena buat. Oleh sebab tu ya Allah, orang Yahudi kata, kami tak iktiraf Muhammad ni. Kami tak mau, bangsa Arab kami tak mau, bangsa Arab kami tak mau, dan kami tak boleh angkat agama Islam ni, kami tak boleh. Yang dia tak boleh tunai, ya Allah kata, wa'ufu bi'ahdi, bukankah hang janji dengan aku? Aku akan sempurnakan sikit janji aku kalau hang mentaati kitab Taurat. Rupa-rupanya orang Yahudi ambil bahagian yang Allah sebut, yang tekan dekat mereka tak ambil. Dia ambil dalam kitab Taurat. Semua orang Yahudi beramal kitab Taurat. Dia ambil benda-benda penting yang dia rasa perlu, dia ambil. Yang tak perlu dia lempak buang. Yang tak perlu dia lempakkan. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran kepada umat Muhammad. Nakkah kita jadikan Al-Quran ni macam Yahudi, kata Allah? Semua kita puasa dan Quran turun dalam bulan puasa. Adakah semua orang puasa beriman totally dengan Quran? Itu persoalannya. Sebab tu kita sambut nuzul Quran. Sambut bercuti tapi amalan dia tak bawa apa. Betul dah? Hanggup hampa puasa, cakap boleh tak batal. Cakap tak batal pun. Oleh sebab tu ya Allah Tuhan, maka jangan kita jadikan ya Allah, kita puasa dah lama dah. Berpuluh tahun umat Islam di Malaysia puasa. Tapi puasa kita tak tahu puasa macam mana. Ya. Tengok ayat-ayat puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, aku wajibkan dekat hamba puasa. Ayat yang sama juga Allah kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul siyam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Dah banyak lagi.
Wahai orang-orang beriman, aku wajibkan hampa puasa. Puasa kita puasa. Wahai orang-orang beriman, aku wajibkan kepada hampa ni kenakan hukum qisas, pelaksanaan hudud. Pada puasa kita pilih pasal okey. Mau hudud, I think mau nak mampu pada puasa hang boleh puasa, yang tu tak boleh, yang kita tak boleh. Kita bimbang cara kehidupan kita macam orang Yahudi. Kalau kehidupan kita sama dengan tu, Allah nak tolong siapa sebenarnya? Allah kata sifat orang Islam pun macam tu juga. Tak melaksanakan apa yang Allah suruh. Satu sampai Allah Subhanahu Wa Taala tanya dekat kita. Allah kata, ya Allah, afa hukmul jahiliyati yabghun. Afa hukmul jahiliyati yabghun. Apakah hukum hakam jahiliyah tu? Apakah hukum jahiliyah tu hang lebih yakin daripada hukum hakam aku? Allah tanya kat kita balik. Adakah kita yakin dengan hukum hakam musuh daripada aku? Kita duduk di bumi dia, kita duduk di langit dia, kita makan ayat dia, air. Kita makan ayat dia, rezeki dia, udara-udara dia, semua ya Allah. Ini semua Tuhan yang punya. Ada lagu tu kan? Apa-apa pun tak tahu ya Allah. Oleh sebab tu ya Allah, semua yang kita ada hari ini ni, semua hak Tuhan, bukan hak kita pun. Satu pun bukan hak kita. Namun Allah tanya kat kita, fa'ti bisurah. Kalau tak yakin dengan ni, buat main surah lain, buat macam surah aku. Buat main. Dapat tak? Maka kita takut, kita nak sambut hari nuzul Quran. Quran tak ke mana pun dengan kita. Kita tak didik masyarakat dengan Quran. Tak didik masyarakat dengan Quran. Kita tak mau benda-benda tu jadi macam jadi adat. Bila main nuzul Quran, cuti. Cuti untuk apa? Kan? Cuti untuk apa kita cuti? Nak meraihkan hari turun, tapi kita tak raihkan pelaksanaan dia, pelaksanaan Al-Quran. Pasal tu Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut syahrul Ramadan unzila fil Quran, bulan Ramadan ni aku pilih turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Ya Allah kata mana-mana orang meraihkan Al-Quran. Last sekali Allah kata, ala ma hadakum. Bulan ni bulan yang betul-betul aku nak buka pintu hati hamba. Carilah mana bulan pun tak sama dengan bulan Ramadan. Allah janji, fataha sadarahu lil Islam. Aku nanti buka pintu hati yang kena agama. Dan sekali Allah kata apa? La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kita akan jadi satu bangsa, satu umat yang sentiasa bersyukur pada Allah Ta'ala. Dua sifat yang jelas masuk dalam bulan Ramadan. Orang yang masuk cari iman, dapat ketakwaan. Yang kedua, dia akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ramadan, poin yang kedua ajak kepada kita. Yang ketiga, ya Allah, Ramadan yang ketiga, kita tahu kita ada ni lagi sehari dua lagi. Sehari dua lagi. Kalau ikut bulan-bulan macam ni, Abu Bakar radhiyallahu anhu ikut Nabi. Dia ikut Nabi. Dia ikut Nabi. Kata Nabi, bila aku berada di dekat dengan pintu 20, pasal 20 ni subuh tu Nabi dah masuk beritikaf dah. Sebelum pada tu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, aku pandang muka-muka sahabat aku, tak ada seorang di kalangan sahabat Nabi angkat kepala mereka, semua tunduk. Semua tunduk. Bila ada angkat, Nabi kata, ihmarra a'yuduhum, mata mereka semua merah kesan daripada nangis. Ramadan Nabi dah. Bezakan antara kita, susah kita nak belajar. Kita nak belajar agama ni, kalau Allah tak mau bagi kita betul-betul hayati agama, kita susah nak belajar agama kita. Kita takkan tahu rahsia agama. Jadi macam orang biasa, I Muslim, duk tergedi-gedinya tu, tak nampak apa pun perubahan berlaku kat diri dia. Kita sebagai mak tak nampak kualiti sebagai seorang mak yang baik. Kita sebagai seorang bapa tak nampak kualiti. Anak-anak kita bertambah, rumah tangga kita bertambah, kita mengaku kita sebagai seorang Islam. Yang kita nak tunjuk pada orang kafir kita Islam, dia tengok nothing, tak ada apa pun. Nampak tak? Cuma dia sokong macam tu saja, kepala dia tu je. I nampak tergedi-gedi sama dengan I. Sama-sama. Nampak tak? Oleh sebab tu ya Allah Tuhan, bila kita masuk saja Ramadan di ujung-ujung tu, kita akan tengok, selalu kita dengar
Sahabat Nabi bila masuk aja bulan Ramadan ceria. Sampai Nabi kata ahya Ramadan, ahya Ramadan dilakukan sebelum kedatangan Ramadan. Hidupkan Ramadan, ahya Ramadan nama dia. Di Malaysia ni sampai masuk Ramadan pun dah ahya lagi. Tapi tak apalah, pada kita ni memang special. Malaysia semua special. Malaysia. Malaysia semua special tu kita kena bangga. Sahabat Nabi Abu Bakar akan ikut Nabi, Nabi kata aku tak mampu nak tengok rupa-rupa sahabat aku. Pasal Nabi sendiri pun tak mampu nak cakap sebab. Pasal hari itu dah nak Ramadan nak habis dah. Macam waktu macam ni lah, kita dah 18, 19. Nabi dah bersedia untuk pergi jumpa dengan Hafsah, Aisyah, Ummu Salamah. Nabi pergi semua isteri-isteri dia minta izin. Nabi nak beriktikaf 10 yang terakhir nak jumpa dengan Tuhan. 10 yang terakhir ni Nabi dah Nabi minta izin lebih awal. Semua isteri dia melepaskan. Pergilah. Bila Nabi buat macam tu, sahabat pun ikut sama pergi jumpa dengan isteri dia orang. Waktu memang daripada target untuk masuk di 10 hari terakhir. Subuh tu 20 tu dia masuk dah. 20 tu dia masuk dah untuk melaksanakan iktikaf. Tengok jiwa-jiwa sahabat Nabi sambut Ramadan macam mana. Kita waktu macam ni semua, kita tak menangis, kita ceria. Duk nampak dah ambang raya. Terkenang daku. Dengar lagu-lagu tu dah. Masuk supermarket lagi. Hari raya, hari yang gembira, semua orang bersukaria. Tengok di luar, tak masuk kuliah aku, dia sanggup beli macam-macam. Pasal suasana raya punya suasana. Allah Akbar kabir. Kita macam mana tengok saat kita punya buat macam tu tak sampai adat tempat kita ni kuat. Pasal tu penceramah nak mengajak semua kena kenal hati-hati bangsa kita, macam mana kita terima Islam slow, tak boleh tekan, kena menyanyi, menari semua yang macam-macam, nak bagi dia pasukan agama dengan macam-macam cara. Tak boleh kita tekan. Macam kita tadarus, muslimat tamanah ustaz dah jemput, dapat bunga telur, semalam dapat bentuk kota, dapat dah. Daripada habis tadarus ustaz, ada tadarus. Daripada habis dah, semalam kemarin dulu semua dah habis dah. Muslimat akan target minggu ni depan habis. Pasal dia target 10 hari yang terakhir nak start kuih sampling, nak tekan. Sebab dia prepare dah 10 hari yang terakhir ni, kita dah prepare beli kuih susun, ada 4 jenis dah. Hari ni mamak tu tak buat main. Bila kita buat main penuh-penuh tak buat main, memang kuih usap sodak sangat-sangat. Allah, lupa nak beli, Allah ada 4 jenis, pergi beli lagi. Tak cukup keropok, tak cukup apa. Lepas tu curtain pula, curtain nampak lama beli. Duk ada di rumah pun tak mau nak tukar, beli lagi. Dia baju raya pula nak tempah pula. Kita punya prepare, kita ni banyak prepare untuk Syawal. Maka doa kita kena lebih. Nampak tak? Kita kena lebih. Kata Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Syawal. Sahabat dia doa untuk Ramadan, kita kena doa wa balighna Syawal, ya Allah. Alang-alang lanjutkan usia aku Rajab dengan Sya'ban, bagilah ke masuk Syawal, bagi seronok gede-gede tak sikit, tak nak mati, tak apa dah. Kita target kita Syawal. Nampak tak? Kita kena akui benda tu. Sedangkan 10 hari yang terakhir ni hari ibadat. Pasal tu tempat kita mungkin suasana Ramadan ni cuma ada, tapi kemajuan dia ada, kita akui. Lah ni dah memai dah. Nampak tak? Dulu kalau masjid mana-mana pun semua pertahankan 20 rakaat. Tak salah bila mai masalah Ramadan ni, isu tu mai isu 8, 20, 40. Abu Bakar buat 40 buatlah. Sebenarnya kalau ikut hadis kalau ikut daripada ulama-ulama hadis, bukan Abu Bakar buat. Zaman Abu Bakar ada orang buat 40, Abu Bakar tak kata apa-apa. Zaman Umar, kalau ikut pendapat Aisyah, zaman Umar ada zaman Umar tu orang buat 20, Umar tak kata apa-apa. Walau macam mana pun sahabat Nabi tetap ikut cara Rasulullah. Pasal Aisyah sendiri kata, aku tak biasa tengok Nabi buat lebih daripada 8 habis. Tak payahlah dapat. Kalau masalah ni sudah jelas hadis. Kalau kita buat hadis 20 pun sekalipun,
Kedudukan dia pun tak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim, tak ada riwayat-riwayat hadis, tak ada. Tu kita sedih dengan gelaran yang duduk di depan ni, nama dia ulama, pandai cakap agama, tapi dia kekal dengan benda yang tak ni. You jadi ustaz untuk apa kalau you sendiri tak clear? You all understand? Apa faham ke cakap ni? Nak cakap Urdu pun tak faham. Nampak tak? Ya Allah, benda tu kena ni. Jangan berkali. Kalau dia tak buat terus semayang pun tak apa, tak dosa. Semayang sunat. Tapi janganlah kita bawa pada masyarakat. Ya, sunnahnya ialah akan 20. Kalau tak, berarti Nabi yang buat 8, Nabi tak ikut sunnah kan? Siapa yang bawa sunnah? Yang bawa sunnah ni adalah Rasulullah, bukan sahabat-sahabat dia. Yang bawa agama ni dia. Nampak tak? Janganlah kita isu membesar keadaan tu. Kita dengar kadang-kadang khutbah kan, khutbah yang macam tak minggu ni serentak. Kalau kita tengok, dia kata, sunnahnya kita kekal. Alhamdulillah, penerimaan masyarakat kita tengok dah okey dah. Dia buka puasa, tadarus pun dah memang okey dah. Kita pun kena akui bahawa peningkatan di Malaysia ni segi ilmu, segi kefahaman dah okey dah. Cuma nak menuju betul-betul 10 hari yang akhir Ramadan, kita tak dapat lagi di Malaysia. Tak dapat lagi. Macam dia kerja, dia nak minta itikaf, dia boleh. Surat kan keluar kan, belum lagi. Belum lagi, kita belum lagi tahap tu. Kalau kita tengok di Saudi, di Tanah Arab, ya, dia benarkan itikaf. Utamakan kaki tangan kerajaan dia, nak duduk 10 hari itikaf, dia bagi duduk. Bumi Arab boleh katakan semua masjid seronok. Di paling seronok sekali masa Ustaz duduk di India, Pakistan. Lebih pada time pusat. Ya Allah, dia nanti minta mak dia, bapak dia di masjid, dia peluk mak bapak dia. Pasal dia buat itikaf betul-betul, tak ada ansat. Kalau nak itikaf, kena fikir betul-betul. Kalau mak mati sekalipun, tak boleh keluar pergi ziarah mayat mak. Itikaf tak boleh, kita dengan Allah. Terserah bulat-bulat. Ni duduk itikaf, you buka puasa makan apa? You nak mampu, you nampak tak? Semua tak boleh, Allah semua tak boleh. Dia duduk, kita itikaf, kita masih lagi boleh keluar sana. Itu bukan itikaf mutlak nama dia. Baru duduk training, duduk latih. Apa dah? Banyak kita tak tepan tanah itikaf, kita tak tahu. Kita duduk buat tu semua tu, apa nama, dalam perampilan kita sok bolong. Nampak tak? Bahasa satu Malaysia. Jangan ke mana-mana kadang. Ya Allah, nampak dia buat lebih kurang macam apa nama, biru semua, nampak. Tapi tak apalah, itu percubaan yang kadang-kadang kita nak hidupkan masjid kan. Belum ada lagi. Sepatutnya dia buat ni semua, apa boleh katakan, masjid-masjid yang kepunyaan kerajaan, macam Masjid Shah Alam. Dia buat, nampak tak? Masjid Shah Alam kena buat, Masjid Shah Alam, Masjid Negeri ni semua. Tempat-tempat ada kawasan boleh. Dia buat kenapa nama dia siapkan semua. Tilam dekat mereka setiap tempat ni. Buat 3 orang ada ni dia buat. Macam tempat, kita tengok tempat orang lain boleh buat, kita tengok dan kita praktik tempat kita. Benda tu belum wujud di tempat kita lagi. Itikaf ni belum wujud di tempat kita lagi. Kita doakan satu masa nanti, insya-Allah kita cuba beritikaf. Paling baik sekali. Bila depa di itikaf, hantar mak depa masa nak balik, ya seronok lah. Masa nak balik, ustaz ada satu kuliah lagi? Tak ada dah. Ada lagi? 23 ni ada? Beritahu lah. 23 ni apa benda aku nak cerita? Tiga ni kan? Hari ni sudah dah mati ni, okey. Tak pada dia 23 siapa kita belum malam. Apa orang itu mengaji tu? Yes. Tak apalah, apa kena mengaji solat orang sakit, takut tukar orang sakit pada raya kan. Jadi kita insya-Allah 23 ni ingatkan ustaz hari ni, minta maaf lah. Benda tu berlaku, kadang-kadang berlaku. So, jangan kena sikit tu kita berbahasa muka, kita bergelai semua. No, okay. Ustaz lega. Oleh sebab tu ya Allah, last sekali Ustaz bagi tajuk hari ni, tajuk habis. Takut-takut 23 tu dia bagi tahu, Malaysia bagi tahu isytiharkan raya. Jadi Ustaz tak limai. Jadi apa nama, yang last sekali ialah apa nama, persiapan kita nak sambut Ramadan ni adalah raya. Kan? Sebab lagi sekali Ustaz nak sambung kitab Bulughul Maram. Jadi hari ni Ustaz habis semua topik
Daripada poin pertama tadi, macam mana Nabi kedatangan Ramadan, apa yang ada dalam bulan Ramadan, ayat Quran turun dalam bulan Ramadan. Kita jangan jadi macam orang Yahudi, kita ada dipilih-pilih, kan? Biarlah sekali dalam kita kena raih suasana raya. Raya Allah panggil dalam Quran la'allakum tattaqun. Kita keluar daripada bulan Ramadan, kita akan jadi insan, manusia yang mendekatkan diri dengan Allah. Dan Nabi panggil Nabi panggil raya Aidul Fitri. Aid kembali, Fitri bersih. Maka sembahyang raya ni kita banyak dah ikut adat-adat mampu-mampu ni semua. Kita kena ikut cara agama. Buku Bulughul Maram tu ada. Lagi satu buku mana? Nanti apa beli tadi Ustaz, buku cara macam mana Rasulullah berpuasa, macam mana Rasulullah sambut raya. Dulu dah suruh beli, apa tak mau beli. Geram nampak ni duit berlambak kan. Nabi SAW ajar dekat kita cara kita puasa. Mula-mula sekali kita mandi. Biasalah. Mandi tu macam mandi junub. Ustaz, apa beza mandi Jumaat, mandi junub semua sama? Senang. Tak pening. Dia tanya mandi Jumaat, mandi raya, mandi junub tu semua adik-beradik. Nampak tak? Yang paling penting, mandilah kamu, suruh kamu dimandikan. Mandi meratakan air. Mandi, niat dan meratakan air, dah cukup, dah habis. Dah selesai kita mandi, Allah Tuhan, Nabi kita jangan keluar dari kawasan rumah. Refer balik dengan kita kan. Nabi kita jangan keluar daripada kawasan rumah sampailah kita makan dulu. Di raya Aidil Fitri ni kita kena makan. Ayat Adha ada. Keluarlah kadang kosong perut. Sebab kita sembilan makan yang daging tu tak dah. Tapi benar. Tapi kita yang pertama mandi, kedua jangan kita keluar dari kawasan rumah kita, melainkan kita kita makan dulu. Ambil tamar ke, minum apa ni sikit-sikit makanlah. Kan macam Ustaz dulu pergi Kedah sebelum kami nak raya, dia bagi makan apa tahu Ustaz nak? Apa nyok, ikan kering, apa lagi? Pulut ikan kering apa dah. Mula-mula tengok risau macam mana nak ni nak campur mana ikan dulu ke pulut dulu ke. Rupa-rupa bila makan kita tengok kita risau nak makan, bila makan sedap nak mampu. Ya Allah sedap, ya Allah, macam tak percaya makanan tu. Makan makanan tu, ya Allah, ni ke dia, ni kena makan pagi dia. Sedap pada tengok geli semua sudah mula baru sedap. Nampak tak? Memang sedap. Kita boleh makan pagi dia makan pagi macam tu, kita makan. Kita makan pagi, lepas kita makan pagi semua, kita keluar makan Nabi kita bertakbir. Allahu Akbar, Allah, kita takbir. Kita semua anak-anak kadang-kadang bapak keluar mak malu Allah. Malaikat tu nampak betul ya Allah. Kita keluar daripada lepas makan, keluar daripada rumah kita takbir. Lebih sunnahnya berjalan kaki, kalau masjid dekat berjalan kaki. Berjalan kaki menuju ke tempat sembahyang. Nabi tak pernah sembahyang di masjid, semua sekali je. Nabi tak pernah di masjid. Sepanjang hidup Rasulullah sekali je. Itu pun pasal hari itu hujan lebat yang menyebabkan Nabi sembahyang di masjid dia. Kita alhamdulillah setiap kali bila mai raya hujan turun lebat, tu yang kita sembahyang masjid setiap kali raya. Betul? Pasal suasana bila mai raya hujan. Tu yang kita semua lari ke masjid. Pasal nak sembahyang di padang takut basah. Faham tu? Angguk sudah. Yang kata Nabi SAW, Nabi sekali tu je. Pasal hari tu kebetulan hujan. Maka bila kita berjalan ke masjid, katalah ni jalan yang kita nak pergi ke masjid, kita kena pakai jalan lain. Pasal malaikat yang akan pimpin kita, malaikat yang nak bagi sempurna kita punya puasa tadi. Jangan malaikat ni malaikat yang sentiasa ada sama kita dah. Dia kena pakai jalan lain. Ustaz, saya jalan tu saja. Pakailah. Tapi dengan niat, anggap tajdik, anggap niat jalan ni jalan. Tak ada dah. Nabi suruh pakai jalan lain. Ustaz, boleh tapi nak kena pusing je. Apa salahnya? Pusing je. Pusing ya Allah. Sampai ke kawasan masjid, kita masjid. Bila sampai ke kawasan masjid, masuk masjid, kena sembahyang tahiyatul masjid. Kena sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat. Lepas sembahyang, kita ada sembahyang mutlak. Sunat mutlak atau sunat fi sabilillah. Sembahyang Allahu Akbar. Lepas sembahyang, nak sembahyang tak sembahyang tak apa.
Tapi digalakkan kita memperbanyakkan sembahyang sunat sebelum sembahyang. Kan? Allah bangun pula. Allah bangun pula. Rasa seronok nak damping dengan Tuhan. Apa tak? Kita sembahyang. Lepas kita sembahyang, kita akan lepas kita sunat, kita bertakbir ramai-ramai kan di masjid. Surah dua takbir, lepas tu kita nak sembahyang. Bila nak sembahyang, Tok Imam tikalih. Kaifiat cara-cara sembahyang apa nama raya. Bukan kita tak tahu sebab kita lupa. Okay? Imam akan bagi tahu takbir yang pertama 7 kali takbir. Ada yang mengatakan masuk dengan takbir tiara, ada tak masuk, tapi tak payah. Isu tu tak besar sangat, okey? Tak besar sangat. 7 kali takbir, yang kedua pula 5 kali takbir. Okey? Mazhab kita kena takbir dulu. Tapi kalau mazhab Bangladesh ni, Allahu Akbar, Alhamdulillah, dia baca surah Fatihah. Kita pun tak. Kau ajak ni sembahyang subuh ke apa ke? Tak, dia memang macam tu. Azan dah masuk, dah menunjukkan waktu aku dah habis. Dengar, waktu dah habis. Walau macam mana pun, Allahu Akbar, dia sembahyang tu, kita tengah rasa pelik lah. Macam Bangladesh ni akan rasa pelik. Salah lah, itu sembahyang salah sekolah. Baru tahan, kami Syafi'i lah. Dia anda dia baca surah Fatihah, lepas dia baca surah Allahu Akbar, Allah, dia kena takbir, dia takbir lah selepas bacaan, baru dia pergi pada rukuk. Tapi kita Allah, tang isu Allahu Akbar pula kena faham. Pasal hadis mai Nabi kata takbir 7 kali. Kalau orang ikut sunnah ni, jangan marah lah macam Ustaz Abdullah Yasir, Dr. Mazhar kita. Ini semua orang yang kena sunnah, kena hadis. Pasal hadis mai dengan lafaz angkat takbir 7 kali. Maka kalau kita bersemai dengan mereka, macam kita pergi tempat-tempat dewan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, dia takbir saja, dia tak sebut. Macam kita Allahumma subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. Ustaz pun, Ustaz jadi imam nanti balik di Pulau Pinang ni, Ustaz tak buat cara Dr. Mazhar pasal di belakang ni jadi sunnah, dia tak tahu, dia jadi musnah belakang. Dia cuma mai untuk sembahyang raya saja. Subuh pun tak mai. Ada pemalik kata, aku tampak mampu yang subuh tak buat sembahyang raya dengan samping-mamping semua amai. Nampak tak? Jadi kita tahu sembahyang raya tu kebanyakannya orang awam kita tak reti. Kita ambil cara yang Malaysia dia buat. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Untuk nak jaga pertengahan. Esok ni kita belajar dah, kita pun tahu, kita tak rasa pelik. Aku pergi tempat dia pun, tak ada apa. Dia pun ni mazhab apa? Takut mulut kita jadi laser. Pasal kuliah nak turun tak mau mai. Tunggu syaitan kenikat baru terlepas mai. Bagi contoh je. Tak katakan apa pun, lebih kurang macam tu lah. Oleh sebab tu, ya Allah, ya Tuhan, apa nama? Oleh sebab tu, habis kita sembahyang raya, maka Nabi kata duduk di tempat duduk. Ustaz, kalau macam Ustaz dia katalah, bila Ustaz khutbah, orang perempuan, dia dah buka tudung dia. Dia dah buka apa nama? Dia geletup. Dia pakai tudung dia tu. Jolok-jolok dia tu. Ustaz, jolok-jolok Ustaz. Dah start dah semua nampak dah. Dah start dah. Dia dah buka dia tu, ya Allah, dia dah buka. Dia dah buka, dia lipat-lipat siap, ya Allah, lepas tu salam kawan. Yang kita duduk khutbah, pegang macam nak balik. Pasal Nabi kata, lepas sembahyang, duduk di tempat dia. Jangan buka apa lagi. Nabi kata, sembahyang raya ni, dia lain-lain. Nabi suruh mai, walaupun perempuan tu pernah, yang orang yang duduk sembahyang tarawih ni, tiba-tiba dia tak main sembahyang raya. Aib sangat-sangat untuk dia. Satu sembahyang yang Nabi kata, keluar daripada rumah. Isteri kita, anak kita, bawa datang tok kita, tak tahu tolak, tak apa. Yang Nabi, sampai Salamah kata dia sakit, Nabi kita dukung dia. Allahu Akbar. Ya Rasulullah, kalau dia bercuti, bawa dia. Macam perempuan kadang-kadang dia tak ada sembahyang, pergi di keliling masjid tu, duduk di keliling masjid. Nabi suruh orang perempuan dengar khutbah raya. Tapi sayang khutbah raya kita ni kalau main, bagi peluang kat ustaz, dia cakap lah best. Teks ni ganggu, ganggu. Ustaz pada masa tu nak baca teks, mampu pun gagap.
Dengan itu, dengannya apa semua. Masa tu baru nak terus nak baca. Kita tak prepare. Tak boleh. Aku letak sebelah buat cara kita. Tapi kena pegang berlakon. Dia kena pegang. Dia kena pegang. Bagi kebebasan, ya Allah. Ustaz ni dia tahu nak berkhutbah. Bagi dia cakap lancar. Dia baca. Kalau baca, baik panggil tu imam yang boleh baca. Kan? Oleh sebab tu Allah habis khutbah raya, dia khutbah Jumaat dia mesti buat 2. Khutbah raya boleh 1 khutbah cukup, atau kita nak buat 2 boleh. Tapi jangan rasa pelik kalau orang buat 1 khutbah. Dia berdiri dengan 1 khutbahnya. Sah. Rasulullah buat dengan 1 khutbah, sahabat buat dengan 1 khutbah. Jadi kita jangan rasa pelik. Cuma Ustaz ajak Kaabah ni supaya bagi dengar benda tu, ada hadis. Supaya mulut kita tak kata ke orang sesat. Bila kita kata sesat, Nabi sesat ke? Selagi mana ada dalil, ada hadis, jangan kita kata keluar. Dah habis sembahyang, dah selesai semua sembahyang, keluar sembang. Dia sama dengan sembahyang kita nak sembahyang ba'diyah Jumaat. Tak boleh sembahyang ba'diyah Jumaat. Mangkit tak boleh. Tak sah juga ni, tak elok. Atau nampak kejahilan masyarakat. Nabi kita Jumaat kena keluar, kena bersembang dulu, baru boleh sembahyang ba'diyah Jumaat. Dia bukan macam ba'diyah yang lain. Macam tu dengan raya. Lepas raya tu dia ada sembahyang. Lepas raya sembang dulu, balik ke rumah. Idza raja'u ila manzil, bila sampai di rumah, masuk di rumah anak, Allahu Akbar, 2 rakaat kena sembahyang. Selepas balik, niat balik pada raya memang kena sembahyang di rumah 2 rakaat. Kembali kita sembahyang di rumah 2 rakaat, maka Nabi kata Aidul Fitri, kembali fitrah balik, kembali elok balik. Nampak tak? Dapat ikut cara yang macam mana Nabi dah ajar. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Ta'ala masuk ke bulan Ramadan keimanan, kita keluar dalam keadaan ketakwaan. Ada Ustaz ambil masa panjang, selalunya Allah bagi pada Ustaz dekat-dekat nak hujung, masa promote diperuntukkan. Jadi di sana ada supermarket, macam-macam ada. Kadang-kadang kita tengok orang yang main kesian. Kita walaupun kita rasa kita dah beli, kita beli lagi. Niat nak tolong mereka. Aku tengok dia ni ramai orang ni, tak ada orang tak ada. Kita beli, kita hadiah kepada orang lain. Walaupun kita dah ni, kita dah ada. Pasal kita kesian dia cari rezeki, daripada kita tengok daripada pagi masa dekat nak balik ni, 8 motor tu tak bergerak langsung tengok dia. Tak berlakukan ni satu. Kita niat nak bersedekah. Dia bukan meminta kat kita, tapi dia main untuk minta kok lah ada rezeki tambahan. Bulan ni kita niat sedekah, pahala berlambak. Lagi duk bagi ke ustaz, buka-buka duit, ada. Nampak tu? Tengok pula ya, buka-buka dalam ada lagi duit raya orang lain berlambak, sampun. Hasil daripada kita bersedekah. Tengok pula ya dalam laci, ada. Ya Allah, jadi kena kulit buka, tak ada. Last tak ada. Sampai kat tu, tak ada duit bayar. Last tak patah balik. Ada. Oleh sebab tu, ya Allah, kita sentiasa simpati dengan orang, Allah sama kita. Allah kata, yunfa' kalau bagi, aku bagi. Kan? Tambah bulan ni dikenali sebagai bulan bersedekah. Pasal tu bulan ni, ya Allah, senang dapat sedekah. Ustaz setiap malam mau nak bagi, Masya Allah. Bulan lain susah dapat sedekah. Pasal syaitan duduk tanpa poket. Tapi bulan ni syaitan tak ada, senang, tangan masuk dia keluar. Nampak tak? Kelebihan bulan ni. Jadi Ustaz nak bagi tahu kat hampa cuma ada 2 minit. Jangan tengok jam. Ustaz semua. Pertama sekali, pergi mana-mana pun Ustaz ada elan dekat hampa. Kalau apa tak ada ni, simpan duit untuk 23 hari bulan. Ustaz nak pastikan benda tu memang dapat duit, tak beli cukup. Satu benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tak ada satu Nabi pun Allah bagi untuk berubat kepada umat dia. Ya Allah, turun dari langit, ubat umat dia melainkan aku. Apa dia? Ini madu pula yang kita madu ni dalam surah Nahl. Wa auha rabbuka ilan nali, Allah cerita macam mana madu sembah dengan Allah, nak duduk di situ, nak makan apa, duduk di bukit mana, macam mana cara dia, semua dalam Quran didik madu tu macam mana dia berjalan. Madu ni pula kita tengok, madu yang dicadangkan oleh Allah Ta'ala ni adalah madu sidir Hadrami daripada Yaman. Bisa dengar kan? Madu sumur Hadrami ni
Kami ambil daripada Yaman. Ustaz yang ambil, Ustaz tak boleh pergi, tapi Ustaz Johari yang pergi. Ustaz Johari, Ustaz dengan Ustaz Johari mula-mula kami ambil daripada Yaman. Yaman bawa masuk di sini, dan ni bawa masuk di sini melalui Kementerian Permakanan. Lepas tu kita bawa pergi di Serdang. Serdang akan cek semua madu. Dia akan buat packaging untuk kita. Anda Mardi, dia chop, dia tulis grade A madu semua. Satu-satunya madu yang ada dalam dunia Malaysia yang kita bawa pergi dekat Mardi untuk disahkan. Tak ada satu madu yang ada di atas muka bumi Malaysia disahkan oleh pihak Mardi. Bila kita pergi kat sana, kita lantik pula seorang Dr. Profesor Dr. Ghani daripada UM. Dia yang showkan supaya bukti. Tak apa, kita kena bayar lebih, tak apa. Namun orang Malaysia suka pengesahan tu. Daripada mana? Daripada kementerian, daripada KDN. Semua tu disahkan. Madu ni tak boleh orang kata dia grade A, tapi kita tak tahu. Tapi orang yang menganalisakan dia adalah Profesor Dr. Abdul Ghani. Kita kena ambil ahli panel. Pasal Mardi suruh ambil 2-3 orang ahli panel yang pakar tentang madu. Kita ada. Pasal tak ada masalah madu, orang makan-makan mati. Mati, jumpa Dr. Abdul Ghani. Jangan jumpa Ustaz. Pasal dia salah seorang. Itu salah satu yang pihak Mardi syorkan. KDN kata orang buat jualan banyak-banyak ni kena ada orang tertentu untuk mereka rujuk. Mereka takkan rujukkan kita. Kita sebagai penjual saja. Mereka ni akan mengesahkan. Dan keduanya, KDN bertanggungjawab. Pasal dia mengesahkan. Kak Mardi pun bertanggungjawab. Nampak tak? Jadi Alhamdulillah, madu ni kita tengok Nabi pesan, wahai umat aku, jangan bagi kurang sebulan daripada 3 kali. Nabi kata, aku pagi-pagi perut aku kosong, bancuh dengan ayak aku minum. Bancuh dengan ayak pagi-pagi minum. Nabi kata, lam yusid azima min balai. Orang yang beramal, ya Allah, sebulan 3 kali dia ambil di pagi hari, dia tak akan kena penyakit-penyakit yang berbahaya. Orang selalu beramal dengan madu ni, dia tak akan kena kanser. Dia tak akan kena kanser. Dia tak akan kena penyakit-penyakit besar. Kalau kena, berarti Nabi kita menipu kita. Senang seperti itu. Lam yusid azima min balai. Dia tak akan kena. Satu madu yang asli, yang betul-betul, insya-Allah. Pasal tu buku tu, nama kitab tu Tibbun Nawawi. Pernah yang orang duk turun ke bawah ni, Ustaz pernah dulu bawa datang buku tu. Ustaz baca sama-sama dengan nampak macam mana Rasulullah kata, aku minum bubur ayam dengan madu, aku minum bila masa perut kosong. Madu, dia nak perut kosong. Macam kita buka puasa, ambil ayam madu, the best, fantastic. Kita ambil ambil kurma, ambil ayam madu, apa tengok perempuan, apa duit berlambak tapi tak tahu shopping, tak tahu nak jaga kesihatan. You all don't know how to, apa dah, ada faham nak cakap apa tu. Okey, satu, nak bagi berhenti. Kalau orang makan madu, sakit. Sakit Ustaz. Sakit tu bukan menyebabkan madu aku hang dosa dengan Tuhan, kan? Jadi orang yang ada makan dia sakit, masalah dia ada, kalau hang pedu, dia ada pernah operation, madu kena campur dengan cuka damat. Kalau nak lagi, dapat penangan goleng. Madu tu bagus. Sekarang ni yang menjual yang paling banyak sekali seminggu dalam bulan Ramadan ni, kita dengar ada Ustaz Aslim Bahrin. Kami 4 Ustaz jual. Jangan beli madu Hadrami yang disahkan oleh pihak Mardi, beli dengan orang lain. Kami 4 orang. Ustaz Johari, Ustaz sendiri, Ustaz Aslim Bahrin dengan Ustaz Syed Syamno yang Padang-Padang tu, kan, yang moderator tu. 4 orang ni saja. 4 orang Ustaz ni kami bagi. Masa kami kawan, masa mengaji dulu 4 saja. Yang lain kita boleh bagi lagi. Dan Pepper Star dah masuk dah. Suat Khabar dah masuk dah. Bayangkan dengan rezeki keuntungan dapat, kita nak buat sembok besar-besar di tengah jalan. Tengah jalan. Pasal kita punya pendapatan dah menarik dah. Sambutan orang dulu susah, terang tak mau dengar. Lah ni, ya Allah, dia main. Ustaz, anak dah motor, dah kena sakit, maaf saya dah motor. Ketegah. Orang suruh ambil daripada awal sebelum kena lagi. Saya dah sakit, baru sakit baru nak jumpa. Ketegah. Satu lagi nak cerita ringkas sikit-sikit. Boleh tambah masa sikit lagi dah? Boleh kan? Kalau tak bagi, berarti 23 batal. Okey. Satu lagi, Nabi pernah sakit berhari-hari. Ni Ustaz nak tolong hampa tau.
So, kadang-kadang geram tau pasal Ustaz nak cerita doktor, tahu tak? Datuk, dia profesor dah. Datuk Dr. Ghazali, pakar jantung Malaysia nombor 1. Dia kontak Ustaz pasal anak murid Ustaz Razai daripada Kajang kena bedah. Hari itu dia buat pembedahan jantung 2-3 orang dia buat lebih daripada 2-3 dia buat. Tapi dia cek balik hari itu, keputusan 2 pesakit dia cemerlang sangat-sangat baik. Nampak tangkuk, nampak jantung baik. Dia tanya kat pesakit, dah makan ubat? Ya, makan. Tapi nampak apa? Anak-anak makan benda lain. Dan cek-cek dia buat main madu, Ustaz. Oh, doktor tu kata, Masya Allah, nampaknya yang ni. Doktor tu minta berhenti semua ubat dia, makan madu ni, dia nak tengok. Lepas seminggu dia panggil balik. Lepas tu dia nak nombor telefon Ustaz daripada Razai. Razai pun bagi dekat dia. Dan dia datang ke rumah Ustaz. Sejak daripada hari itulah Ustaz sediakan buku perubatan Islam dia nak cari. Ustaz cerita, Ustaz tak pernah baca buku-buku pasal dia punya pasal kelebek ambil. Tapi dia mau all in English. Oh, I don't have in English, okay. I say in Malaysia, so better you speak in Malay, okay. Lepas tu kita pernah nama dia buat semua yang Allah Ustaz kata dalam bahasa Inggeris, Ustaz tak tahu. Tapi dia Masya Allah dia berubah. Tapi sejak akhir ni kita pergi klinik dia, satu minta maaf kan, bukan nak kutuk dia, satu botol besar tu dia pecah dalam 4. Kita jual satu tu 300, dia jual sikit, dia pecah 4 tu, satu 300 apa dapat? Tak boleh lah macam tu. Sejak daripada tu kita kurang sikit. Apa ada, kita nampak kes penayaan ada. Kes penayaan, dia doktor terkemuka, kita cerita orang dah. Tapi lepas pada tu lah kita tengok perkembangan doktor-doktor datang. Macam Dr. Razi, doktor daripada Shah Alam. Kalau kita pergi Shah Alam, Seksyen 8, kita akan tengok Masya Allah dia berubat dengan dia lepas operation dia berubah. Lah ni pasal kes-kes, pasal Ustaz cakap tak laku. Bila ada ceramah, bila doktor tu cakap laku. Geramnya aku, ya Allah. Kita dah cakap masalah sunnah yang tu tak laku. Bila doktor tu sentuh sikit saja, dia jalan. Punya laju, ya Allah, pesanan yang tu ambil dekat Seksyen 8. Kalau pergi ke Seksyen 8, sampai ke hari ni dia maintain Ustaz. Pak doktor tu, profesor tu ya saya memang dia cakap sikit kecoh tu, alhamdulillah lah, ini syarikat berlaku. Dia cakap sikit, kita dah cakap dalam bulan bombang semua Quran. Dia ambil yang ni, Allah, rupanya dia kena tengok ujian tu lebih lagi. Yang last kali saya nak ceritakan apa, Nabi SAW tengah sakit 15 hari. Dengar. Nabi sakit sangat-sangat. Jibril mai kat dia bagi habas sauda. Maka Nabi nak makan habas sauda. Nabi berdiri, alaikum bil habas sauda. Wahai umat aku, jangan pisah diri hampa dengan habas sauda. Nabi pesan dekat kita, wahai umat Muhammad, jangan pisah diri dengan habas sauda. Mana-mana orang beramal dengan habas sauda, ya Allah, dia antibody dia. Kalau orang katalah sahabat kita beringui, kadang-kadang antibody kita tak kuat, kita pun sama beringui. Jangkit dengan cepat. Tapi orang makan habas sauda, Masya Allah. Yang keduanya, Ibn Qayyim Al-Jauzi kata paling best sekali, orang yang beramal dengan habas sauda, dia tak akan kena penyakit buah pinggang. Buah pinggang dia akan jadi cantik, ceria. Dia jalan pun dapat cantik. Kesan daripada habas sauda. Yang kedua, habas sauda ni lebih elok kena makan dengan zaitun, nak bagi dia balance, bagi alert. Pasal zaitun ni paling baik sekali untuk jantung, kolesterol kita, paru-paru kita, dan selalu kita nampak ceria, cantik. You nampak kulit kita ceria, kesan daripada ambil zaitun. Nampak tak? Minyak zaitun yang Ustaz Bukman ni ada 4 botol lagi daripada Palestin. Lepas ni kena tunggu sampai Raya Haji. Dia Bukman balik pada Haji. Pada rezeki ada sahabat-sahabat yang dah beli, dia main daripada Palestin. Palestin tak boleh masak, dia kan pagi-pagi ambil. Pagi-pagi kalau ambil tu, apa tengok kolesterol turun. Tapi kalau apa nak yakin, lebih nak yakin betul-betul nak macam ni, sebelum kita makan benda ni semua, cek darah kita, apa semua cek. Lepas kita 2-3 minggu kita makan, cek balik. Oh, nampak okey. Lepas tu cek benda pun okey. So everything's clear. Oh no. Nampak tak? Nak beli macam ni semua dengan murah kedekut, bila masuk hospital kena pada 20 ringgit pada muka hang. Bila kena doktor sebenarnya kena 40 ringgit, 50 ringgit. Semua tu ada kemikal-kemikal belakang ni semua, ya Allah, perubatan yang Allah cadangkan. Allah kata kulu min thayyibati. Aku suruh makan benda baik, makan.
Duit berlambak gaji buat apa? Agar gagal. Oleh sebab tu ya Allah, kita sudah kat sini dulu. Shopping center ada kat ni. Shopping center dekat luar, beli semua benda frozen Ustaz sedia kan? Yes, okay. Benda-benda frozen semua ada. Tak mau nak bagi apa, buang masa, waste time, parking kereta, cari kuih. Boleh merosakkan apa-apa puasa kita, betul tak? Ni cuma balik-balik, cuma ambil kari pak Ustaz. Seronok ya Allah. Ya Allah, kari pak daripada ni nak pergi cari lagi kari pak, nak pergi parking kereta saja maknanya diri. Macam satu perempuan dia nak parking kereta beretul dengan Cina. Dia mati. Bagaimana? Allah ya Allah. Habis puasa dia, perempuan macam tu kita tengok pun takut. Ada crack apa tengok dah. Ada something. Ustaz takut puasa sampai rosak macam dia, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa natawakkal alaihi wa nusalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, nas'aluka wa nastaghiitsu bika an tardaha lana wa sabit lana 'ala al-islam wal iman. Allahumma a'tina nufusana al-iman wa khususan fi Ramadan. Allahumma ja'al Ramadan lana ya Allah wa la taj'al musibatan fina ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bagilah kami sentiasa ya Allah berada dalam bulan puasa. Ampunkan dosa kami, Kau ampun dosa mak dengan bapa kami, supaya puasa kami Allah menjadi puasa yang penuh keberkatan. Tolong kami Allah, bantu kami Allah, pelihara puasa kami, jangan jadi lingkup puasa kami Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al lana ya Allah Ramadan lana, wa ja'al lailatul qadar lana ya Allah, wa ja'al lailatul qadar lana ya Allah. Fataha sadruna 'ala al-islam wal iman wa sallallahu taqabbalallah. Di belakang tu tabung, di sana ada tabung sumbangan untuk Islam. Itu kita buat tabung tu untuk anak-anak yatim pada 19 hari bulan. Ustaz jemput semua pemain. 19 hari bulan dah hantar SMS kan? 19 hari bulan pada hari Sabtu, 19 tu hari Sabtu, bulan ni nama dia bulan 7 ni, pada pukul 6 petang di surah Ikhwan, PUJ2, Puncak Jalil. Attention please, Puncak Jalil. Pukul 6 buka puasa bersama-sama dengan anak yatim. Mainlah. Bulan puasa ni kalau apa tak pernah buka puasa ni lah peluang apa. Buka puasa dengan dia sampai habis acara kita balik. Makan sengat-sengat. Makanan belah utara yang susah pun nak beli. Masuk di hotel pun makanan not nice. Dan makanan, ya Allah Tuhan, makanan memang kita pilih khas ya Allah. Terutamanya orang yang puasa betul-betul, dia rasa makan betul-betul. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shopping center buka.